uh, alright. Okay, so kita teruskan Nanti in case kalau tak dapat ke apa ke, nanti kita akan tengok kepada recording semula. Alright. Okay Dini, okay Dayu ya. Okey, cikgu. Okay. Alright. Jangan risau, cikgu record. Nanti boleh tengok semula. Okay. Kita tadi di kertas 2. So kertas 2 ada soalan mengenai pemboleh ubah. Dan ada juga soalan seterusnya ni mengenai lukisan graf. So lukisan graf ni antara soalan yang famous yang memang akan ditanya dekat dalam exam nanti. InsyaAllah next week mesti ada. Tu janji cikgu. Cewa. Next week mesti keluar punya lukisan graf ni. Cairlah. Tapi kita kena tengok lah. Okay. So, lukisan graf ada jenis-jenis dia. So, kalau di sini, kita ambil contoh di sini. So, berdasarkan jadual, lukisan graf menunjukkan hubungan antara MV dan RV. So, nanti contohlah diberikan jadual macam tadi lah kan. Ada MV di atas, RV di bawah contohnya lah. So, lukisan grafnya kita nak lukis kat sini lah. So, kita kena ingat RV di sini, MV di bawah. Okay. So, yang perkara utama, kalau soalan tanya, lukiskan graf. Lukiskan graf tu mesti ada 2 jenis sahaja untuk graf. Sama ada dia melengkung sebegini atau menegak graf garis lurus sebegini. 2 sahaja graf. Bukan bentuk-bentuk lain. Kalau bentuk-bentuk lain tu, itu dah tak dikira graf di sini. So, bila kita nak start lukis graf, kita ada dia punya table dia. Dekat table tu contoh dia diberikan lah. Inilah contohnya diberikan maklumat ataupun data. Kita transferkan daripada table tu, contoh dia kata dia nak graf. Jadi kita lukis. First kali kita kena buat point di sini. Which is sama ada cross kecil di sini ataupun point di sini, kita temukan nilai-nilai dia. Contohnya 1 bersamaan dengan berapa ni? 5, 6. Contohnya 6 di sini. So, bila kita dah letak poin-poin di situ, barulah kita cantumkan. Bila kita cantumkan, baru kita dapat sama ada line tegak ataupun graf yang melengkung. So, kalau graf yang melengkung ni, cikgu akan terima lagi lah kalau macam ada sengit-sengit sikit sebab dia melengkung dan kita tak boleh gunakan pembaris. But, in case kalau awak guna graf garis lurus, tetapi graf garis lurusnya tak berapa nak lurus. Tak sharp, tak clean macam gitu, lurus line dia. So itu dah kira kalau ada rezeki dapat markah, kalau tak ada rezeki terus salah. Sebab graf lurus, dia punya line mestilah wajib lurus. So pakailah pembaris. So pakailah pembaris untuk nak buat graf lurusnya. So in case kalau suatu hari nanti awak dah masuk dewan exam, kita dah kena bawa kan standby kalkulator, pembaris, pemadam semua, pensel semua, pen kita dah ada. Jadinya gunakanlah peralatan yang ada tu sebaiknya. So kalau graf lurus mestilah lurus dan point-point dot ni haruslah ada juga untuk menunjukkan titik-titik ini untuk disambungkan. So, yang pastinya kalau graf melengkung, buat melengkung. Kalau graf lurus, buat lurus. Okay, so itu kalau lukisan graf yang menunjukkan hubungan antara manipulated variable dan responding variable. Dan kita tengok juga, selain daripada graf, soalan ada juga bertanyakan carta palang ataupun histogram. So, saiz bar sama besar ya. Okay, saiz bar mesti sama. So, contohnya carta palang kat sini, berdasarkan jadual, contoh dia dah berikan jadual lah. Lukis carta palang yang menunjukkan bilangan murid melawan jenis kumpulan darah. So, jenis kumpulan darah
adalah di paksi X, manakala bilangan orang adalah di paksi Y ataupun menegak. Alright. So, kalau di sini kita dapat lihat kan, ini adalah carta palang di mana dia adalah berpalang-palang-palang saja. Dia berpalang saja. There is no corak-corak dalam ni sebab kita subjek sains, bukan subjek seni. So, tak perlulah nak lukis corak kat sini bulat-bulat, kat sini cross-cross ke, tak perlu. Senang, mudah je. Sains ni sangat mudah, ringkas, padat, tepat, mandat. Macam tu. So, kalau dia minta carta palang, kita buat palang sahaja. Berdasarkan, macam mana kita nak buat ni? Berdasarkan maklumat and table yang diberi dalam soalan. So, kita kena baca soalan. Cikgu tekankan kadang-kadang kita ni jenis semalas nak baca soalan panjang-panjang. Soalan sains ni pula, dia punya panjang tu kadang-kadang bertahap karangan juga. Tapi, bila soalan tu panjang, sebenarnya lagi banyak maklumat yang dia berikan. Jadi kita kena baca juga. Dia satu persatu. So, mari kita tengok kalau histogram. Ini adalah bentuk histogram. Nampak kan dia berbezakan, tiba-tiba tengah-tengah dia mencanak naik, lepas tu turun semula. So, berdasarkan jadual. Contoh dia beri jadual lah nanti kan. So, lukis histogram yang menunjukkan bilangan murid melawan ketinggian. So, kita tengok dekat sini. So, tingginya di sini, di paksi X ataupun mendatar. Manakala bilangan murid di paksi Y ataupun menegak. So, tinggi perempuan dalam kelas ini. Mari kita lihat. So, ini nampak tak? Kalau histogram, dia punya ketinggian dia mesti akan berbentuk begini. Graf yang kita akan perolehi inilah carta dia ni. Tetapi kalau carta palang, mestilah berpalang sahaja. Begini sahaja. Itu perbezaan dua ya. Sometimes student kadang-kadang dia keliru tau. Dia dah shock sangat confident kan. Dia macam yakin je. Kalau soalan ni, okey ni carta palang ni. Hakikatnya soalan minta histogram. Dah tertukar. Tak boleh kalau dah tertukar tu confirm lah salah. Dan cikgu tak dapat naklah bagi markah. So jadinya bukan sekadar awak ingat macam mana nak buat carta ini, tapi yang paling utama adalah carta apa jenis yang nak buat. Kan buat dah confident sangat, cartanya salah pula. Dah rugi kat situ. Okey, marilah kita dah pumpa-pumpa cikgu cakap ni, marilah kita tengok contohnya lah. Okey, ini contoh soalan. So, satu penyiasatan. Okey, baca okey. Baca soalan. Satu penyiasatan tentang cap ibu jari telah dijalankan ke atas 40 orang murid di sebuah sekolah. Okey. Jadual menunjukkan keputusan yang diperolehi. Okey, ini adalah jenis cap jari. Kalau jadual macam ni, kita fahamkan ini MV, ini RV. Jadual yang dah ditetapkan ni. So, jenis cap jari. Kita ada komposit, sepusar, lengkung dan gelung. Ingat ini chapter kita ada belajar jenis cap jari. Dan bilangan murid. Ini bilangan murid 11. Komposit 11, sepusar 12 pelajar, lengkung 10 pelajar, gelung 7 pelajar. Bila kita gabungkan semua ni, kita akan dapat total 40 orang murid ataupun pelajar di sekolah tersebut. Okey, so mari kita lihat soalan dia. Lukis carta palang berdasarkan data dalam jadual 2. So, lukis carta palang. Kita back to this. Okey, carta palang adalah yang berpalang-palang kosong ini. Jadinya, kita kena lukiskan. Ini soalannya dah direct sangat. Dia dah siap dah tuliskan. X dengan Y. Paksi X dengan paksi Y. So, jenis cap jari. Okay, cikgu try. Kita try cara kan. So, jenis jari kita ada komposit, sepusar, lengkung dan gelung. Bilangan pelajarnya di sini. Jadinya komposit. Untuk komposit berapa? Bilangan murid dia 11 orang. Jadi kompositnya di sini bilangan murid dia 11 orang. 10, ini 10. Contohlah kita kira kan. Macam mana cikgu nak kira ni kan? 2, 4, 6, 8, 10. So, contohlah ini 5 di sini. Okay, carta palang. So, carta palang. So, ini untuk sorry. Okay, komposit. Manakala sepusar. Sepusar 12 orang pelajar. Jadinya,
Kita create lah table. Ini nanti awak pakailah apa ni pembaris tau time jawab exam. Saya ni sebab pakai tab jadi susah sikit. Alright. So 12. Okay. So kemudian kita lihat lengkung. Kalau jenis cap jari lengkung kita ada 10 orang. Jadinya lengkung 10 orang. Daripada 10 kita turunkan palang kita ni. Allahu ke lengkung. Manakala gelung kita ada 7, jadinya daripada 6 di antara 6 dan 8 adanya 7 di garisan nombor 5 ni. Jadinya kita turunkan Allah 7. Alright. 7. So dapatlah ini carta palang. Ni dah nama carta palang kan. Tak payah nak lari. Bulat. Tidaklah perlu. Cikgu padam balik. Okey. So senang je. Jadinya subjek yang sains ni senang sebenarnya. Tak adalah nak minta yang susah-susah payah sangat. Kita beri apa yang dia nak sahaja. So ini adalah contoh soalan bagi lukisan carta palang. So in case kalau dia minta histogram. Kalau dia minta histogram, minta histogram. Kalau dia minta carta palang, kita bagi dia carta palang. Kalau dia minta graf MV melawan RV, kita pun bagilah graf. Ingat graf ni. Alright. So itu adalah perkara-perkara penting, soalan-soalan penting yang memang akan ditanya di dalam kertas 2 bahagian A. Alright. So kita tengok pula kertas 2 bahagian B. So untuk peperiksaan pertengahan tahun nanti, kita ada bahagian B 6 soalan. Kita ada 38 markah. Okey, 38 markah. So kita tengok contoh soalan yang cikgu dah sediakan kat sini. This card. Okay. Stop share. Alright. Cikgu nak tunjukkan contoh soalan yang what is it? Di mana contoh soalan cikgu ni Kertas 2 Okey, sekejap cikgu cari contoh soalan cikgu. Cikgu nak share skrin ni. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak ini contoh soalannya? Okey, pelajar bersama cikgu lagi ke? Ya. Ya, okey. Alright, janganlah jangan risau. InsyaAllah mudah sahaja. Ini cikgu bagi contoh je Tapi cikgu tak bagikan jawapan. Kenapa cikgu tak nak bagi jawapan? Sebab awak kena buat latihan ni sendiri. Untuk preparation awak untuk peperiksaan minggu depan. So, bahagian B. So, bahagian B ni kalau awak nak tahu, bahagian B ni sebenarnya dia lebih mudah daripada bahagian A. Tapi mudah tak mudah jugalah. Kalau awak baca buku teks, awak boleh jawab bahagian B. Awak boleh skor 38 ni macam tu je. Sebab bahagian B ni dia adalah soalan daripada buku teks. So, kalau awak tengok sini, contohlah soalan tadi, soalan A yang cikgu berikan tadi kan, ini soalan A. Soalan bahagian ini, most of the time, dia memanglah teori dia ada daripada buku teks. Tapi kita nak bagi jawapan dia kena daripada soalan itu sendiri. Kan, soalan itu sendiri. Kita dapat baca soalan, kita faham, kita boleh jawab. Tetapi bahagian B, kalau kita tak baca buku, kita memang tak boleh jawab. So bahagian B dia berbeza sikit dengan bahagian A. Sebenarnya dua-dua membantu pelajar. Okey, untuk bahagian B, awak kena jawab semua soalan. Nampak tak? Soalan ditanya, Raja 3 menunjukkan peringkat-peringkat dalam pembahagian sel. Kalau awak tengok sini, pembahagian ni ada dalam buku teks sahajalah. Ada kat dalam buku teks. So, namakan jenis pembahagian sel, tunjukkan dalam rajah 3. So, dalam rajah 3 ni, okey, daripada rajah 3 ni, soalan bahagian B, PQRS. Kita nampak dia macam ada proses yang berlaku. Ini adalah prophase, metaphase, anaphase, telophase. So proses ni berlaku di mana? Di pembahagian sel, cell division ataupun mitosis ataupun meiosis. Mitosis ataupun
Meiosis, mitosis. Antara dua tu lah kan. So, kalau awak tak baca buku, awak tak boleh nak jawab lah. Kalau apa kebetulan keluar di dalam minda awak boleh jawab, itu Alhamdulillah rezeki. Tapi kalau tak baca, dia tak dapat hint, kita pun tak boleh nak jawab. Sebab ini adalah fakta, soalan B biasanya fakta daripada buku teks. So nyatakan kepentingan, ini semua pun dah dinyatakan di dalam buku teks. Kenapa pentingnya perkara yang kita nak buat ni? Dan anak-anak dia memang sentiasa anak memang akan sentiasa ada anak-anak bagi soalan bahagian B ini. Bahagian A pun ada anak-anak dia juga. Sama je. So, namakan peringkat Q dan S. Okay, ni Q ni apa? Telopes. S ni apa? Apa ni? Telopes pula. Ni metaphase, telopes. Macam tu lah. Awak kena nyatakan lah. So, di mana pembahagian sel ini berlaku dalam manusia? Di dalam buku teks juga telah dinyatakan. Macam sel division ni akan berlaku dekat mana? Dekat apa ni? Tempat persenyawaan manusia. Okey, rambut manusia memanjang setiap hari. Berapakah bilangan kromosom dalam sel rambut? Kalau kita tanya tiba-tiba ni, manalah nak tahu kan? Jadinya jawapan dia ada di buku teks. So, awak kena carilah sama di buku teks, okey? Ataupun buku-buku latihan ke, tapi biasa buku teks memang ada semualah. Alright, so itu soalan dia. Ini soalan satu dia. Begitu direct kan? Soalan dia sangat direct. Tapi dia direct sebab kita ambil terus daripada buku teks jawapan dia. Okey, nombor 6 pun sama juga direct. Okey, kalau tak hafal memang tak boleh jawab. Jadinya memang kena baca buku. So, kelenjar Q ni apa? Kelenjar R ni apa? Kita kena tahu satu persatu. Ini contoh soalan dia lah. So, bagaimanakah hormon dibawa ke organ sasaran? Macam mana proses ini berlaku? Pun ada di buku. Jadi kita kena aware. So, proses dan sebagainya. Nampak tak? Ini semua elemen-elemen ni. Kalau untuk bahagian B, memang akan keluar akan keluar daripada buku teks lah jawapan-jawapan dia. So, bahagian B ni, insyaAllah awak boleh score sebenarnya bahagian B ni. Kalau awak fokus pada pada itulah topik-topik yang awak baca lah kan. And then ini sama juga, dia ada masuk sedikit kimia, sedikit biologi. Bahagian A tadi ada fizik-fizik banyak sikit. Okay. Ni soalan contoh yang cikgu bagi ni, dia nak katakan sama tak sama. Dia seakan je. Seakan sama dengan soalan peperiksaan next week. Ini cikgu cari yang macam paling ngam dengan soalan yang next week lah kan. Alright, so enzim-enzim ni ekoenzim. So ini pun sebiji apple ni soalan yang agak famous soalan yang famous untuk ditanyakan oleh pemeriksa. So kalau kita tengok sini sebiji apple telah dipotong kepada potongan kecil. So potongan apple tersebut telah dibiarkan terdedah di udara pada suhu bilik. So kalau awak gigit apple, awak tinggalkan jatuh meja, lepas awak tengok balik, dia akan jadi macam brown-brown macam tu kan. Bentuk warna perang kan. Kenapa ini terberlaku? Terberlaku pula. Kenapa proses ini berlaku? Kenapa kita gigit brown elok je, tapi kita makan coklat tak ada pun macam tu. Tak ada pula kita makan coklat tu berubah jadi putih ke, tak ada kan. Apple yang berlaku. Tak apple pun buah pear. Buah pear pun boleh berlaku. Sebab apa? Sebab berlakunya redox reactions ataupun oksida. Okey, itu awak kena carilah. Ini ada dekat dalam buku teks. Jadi kena baca, kena aware. Dan topik ni cikgu highlightkan Cikgu highlightkan topik ni so awak boleh baca nanti. So untuk mengelakkan buah apple tersebut daripada berubah warna perang, apa kita nak buat? Kita rendam dengan jus limau. Jus limau asid. So kenapa? Kenapa kita nak rendam dengan jus limau tu? Terangkan kepentingan dia. Terangkan juga. Okey, itu semua ada di dalam buku. So bahagian B ni adalah bahagian yang membantu pelajar sekiranya pelajar membantu diri sendiri dengan membaca buku teks. Okey. Alright, so kita tengok di sini. Soalan ni crucial ya anak-anakku. So, anda dibekalkan dengan hirisan buah apple, beg plastik dan mesin pengedap vacuum. Seperti dalam merajah 8.2. Ini eksperimen. So, dengan menggunakan bahan-bahan ini, terangkan cara bagaimana anda boleh mengelakkan hirisan buah apple daripada berubah warna kepada perang. Labelkan rajah
anda. So, jadinya di sini anak muridku sekalian, anda kenalah melukis. Melukis dan melabel ya. Lukisan dalam sains mesti adalah label. Kalau tak ada label, kita susahlah kita nak katakan itu sebuah lukisan sains. Sebab orang sains ni kan nerd gitu. Kita bukan nerd. Kita jenis logik dan tepat. Nyata. So in case kalau lukis apple kat sini, awak labelkan apple. Kalau lukis apple dalam beg plastik, lukiskan mesin pengendap vacuum di luar beg plastik menyedot vacuum ini. Lukiskan sehinggakan apple di dalam vacuum ini menjadi kedap. Itu macam mana nak lukiskan tu, itu tak perlulah. Tetapi yang tak boleh nak lukiskan tu, hasil dia tu awak kena tulislah sedikit kat sini penerangannya. Biar gambar rajah tu dapatlah penerangan sikit. Tak adalah cikgu tu menggemenggu nak memikirkan apa yang pelajar ini fikirkan sebenarnya. Dah makan masa cikgu. Ada 50 orang lagi ni nak tanda kertas lagi. Jadinya kita kena mudahkan urusan pemeriksa dan memudahkan pemeriksa untuk memberi markah kepada kita. So itu adalah untuk bahagian B. Bahagian B di mana B adalah buku. So semua jawapannya berada di buku. Alright. So dan bahagian C, bahagian C ni agak seronok kerana kita telah diberikan kebebasan memilih. Kebebasan memilih untuk sedikit je lah. Question 12 dan 13 sahaja. Tetapi bahagian C ada 22 markah. Tengok arahan dia, jawab soalan 11 dan 12 atau 13. Jadinya soalan 11 ni adalah wajib untuk kita jawab. Sama juga dekat yang minggu hadapan, soalan minggu hadapan nanti sama juga. Soalan 11 tu adalah wajib awak jawab, tetapi soalan 12 atau 13 boleh dipilih. So soalan 11 contohnya dibagi situasi. Ini adalah soalan hot lah, biasanya soalan bahagian C. Dia situasi, dia kaji situasi berikut, sebuah lori bermuatan 1 tan dan sebuah kereta bermuatan 50 kilogram berada di lampu isyarat. Apabila lampu merah bertukar hijau, didapati kereta lebih cepat bergerak ke hadapan berbanding dengan lori 1 tan. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Dia minta problem statement. Apakah problem statement ini? Awak kena nyatakanlah muatan. Kenapa dia punya ni hint dia cikgu berikan? So pernyataan masalah dia adalah kerana muatan ataupun beban. Itu hint dia. So aku nak buat sendirilah nanti kan. So, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. So, contohnya awak dah bagi problem statement, awak buat satu hipotesis. Hipotesis apa? Hipotesis awak apa? Semakin tinggi, semakin meningkat beban, semakin perlahan pergerakan. Contohnya lah, itu hipotesisnya. So, dengan menggunakan pengapit G, bilah gergaji, processing, penyebab elektronik dan jam randik, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda. Ingat tak, ini sebenarnya adalah eksperimen yang kita belajar dalam kelas mengenai inertia ataupun beban. So itulah contoh soalannya lah. Itu soalan 11. So daripada eksperimen memang akan wujudlah soalan yang akan ditanya iaitu tujuan, mengenai pasti pemboleh ubah, 3 perkara tersebut, prosedur atau kaedah pemboleh ubah, jangan lupa manipulator malar, gerak balas, malar dengan constant MV, RV, CV. Cikgu tak ingat nama Melayu dia. Nama Melayu dia pun cikgu tak ingat. MV, RV, CV. So ini boleh ubah dia. Prosedur atau kaedah, tuliskanlah sedikit macam mana awak nak buat eksperimen tu. Nak susun RPG tu dekat mana, nak letak processing tu dekat mana. Penjadualan data, awak terbilik data awak sendiri. Tak kisahlah data macam mana pun boleh terbilik. So markah diberikan mengikut apa yang awak berikan kepada cikgu jugalah. Pilihannya di sini. Sama ada awak rasa soalan nombor 12 atau soalan nombor 13 itu mudah. Awak boleh pilih yang mana-mana. Kalau ada banyak masa, awak rasa macam awak ada banyak lagi masa, awak boleh jawab dua-dua soalan. Tapi kalau awak rasa masa pun dah cukup-cukup makan, pilih salah satu sahaja. Tetapi janganlah tak jawab terus, kena jawab, Sebab kalau tak jawab, lagilah cikgu tak boleh nak beri markah. At least kalau awak jawab, walaupun awak hentam-hentam kromo sekalipun, hentam-hentam, ada yang mengena, dapat result, dapatlah markah.
dapatlah cikgu tolong. So awak kena tolong dia awak sendiri dengan jawab salah satu soalan ini. So soalan dia, keseimbangan alam teknologi hijau. Ini topik kedua, topik 2, keseimbangan alam teknologi hijau. So apa itu teknologi hijau? 4 sektor. Nampak soalan ini lebih jelas berada di buku teks. Ini macam lebih mudah lah soalan ini. So pembuangan sampah tidak terurus. Dia minta kita cadangkan. Ini soalan hot So cadangkan, kita nak kena pasti masalah, bagi kaedah, pilih kaedah terbaik. Soalan yang ke-13 pula, ini soalan atau tadi. So apa itu alloy? Ini direct Ini masuk sedikit kimia lah. Gitu. So apa itu alloy? Namakan proses logam. Dia berikan rajah di sini. Awak nyatakanlah apa soalan yang diberi. Awak berikanlah jawapan apa yang dia inginkan. Okey. So dia sebenarnya soalan 12 dan 13 ni daripada buku teks lah. Most of the time dia macam bahagian B. Kalau kita baca, insya-Allah kita dapat jawab. So ringkas saja sebenarnya, dan itu adalah pengakhiran bagi kertas 2. So itu sahaja untuk kertas 2. Nampak kan, insya-Allah awak boleh jawab punya, insya-Allah. Yang penting awak kena baca bertenang time jawab exam tu. Masa yang diberikan 2 jam tu, 2 jam 18 minit tadi. Sebenarnya sekejap kalau kita sedar tak sedar, tadi kita dah short-short buat kan. Sebenarnya sekejap tau, nak tunggu masa kita nak memikir lagi, nak tunggu masa kita nak buat ayat lagi kan. Tapi kalau tapi cikgu nak bagi tahu, nak pesan, kalaulah soalan tu setakat tanya satu soalan ni je, 1 markah. Kadang soalan panjang berjela, 1 markah je dia beri. Awak pun berikan jawapan yang bersesuaian dengan 1 markah tu je. Janganlah sampai buat karangan 3 perenggan untuk soalan 1 markah. Atau karangan 3 perenggan untuk soalan 3 markah. Tak payah. Tak payah. Bagi soalan bagi jawapan bersesuaian dengan markah juga ya. Ini untuk menjimatkan masa awak. Dan in case kalau dia minta satu. Contoh, dia minta satu ubat untuk digunakan untuk antidepresi. Okey, dia minta satu ubat sahaja. Tetapi awak macam yakin tak yakin. Macam ada 3 jawapan lah dalam kepala ni. Tulislah 3-3. No, jangan. In case awak tulis 3 jawapan tu, jawapan pertama betul, jawapan kedua betul, jawapan ketiga salah. So, bila jawapan ketiga salah, ketiga-tiga jawapan tu adalah salah. Sebab soalan minta satu sahaja. Kita beri 3. Dah beri 3, salah pula yang ujung tu. So dikira sebagai satu jawapan jugalah kan. So cikgu akan tetap kirakan itu adalah salah. Ni bukan kejam tapi realiti. Okey. So terpaksalah cikgu salahkan. Sedangkan hakikatnya yang pertama tu dah betul dah. So awak kena yakin dengan jawapan yang awak beri. Kalau awak rasa jawapan yang pertama awak adalah betul dan tepat, awak tulis sahaja. Kalau tak rasa betul dan tepat pun, rasa mana yang paling tepat, awak tulis yang satu sahaja. Kalau dia minta 2, tulis 2. Kalau soalan minta 3, tulis 3. Jangan beri lebih, jangan beri kurang. Okey. So itu untuk kertas bahagian C, bahagian B dan bahagian A. Okey, ingat bahagian A ni awak memang kena baca soalan sebab jawapan most of the time daripada soalan. Tengok ni. Jam randik apa semua eksperimen ni kita tak boleh nak tengok pada buku. Sebab dia punya hypothesis dia punya variable dia berbeza-beza. Okey. So itu untuk soalan bahagian A. Kalau bahagian A, memang awak kena ni lah baca soalan je. Baca soalan anak-anakku, janganlah tak baca. Okey, percuma je baca soalan. Alright, so untuk soalan kertas 1, awak ada 1 jam lebih untuk soalan kertas 1. Okey, memang ada 40 soalan. Tiada topik yang terkecuali. Okey, tiada topik yang terkecuali. Awak memang kena baca semua topik. Senang cerita awak baca untuk kalau awak baca buku ataupun nota untuk kertas 1, dia sama je lah baca. Dia sama je dengan kita baca nota untuk kertas 2. Bendanya sama je. Isi dalamnya pun sama. Tapi yang penting awak kena bacalah. Kalau awak tak baca, susah kita nak nak jawab lah kan. Sebab kita tak ada idea tu nak datang kepada mana untuk kita menjawab. Okey.
So, itu sahaja perbincangan cikgu, dan sewaktu cikgu bercakap tadi, perempuan-perempuan tu, cikgu ada highlightkan beberapa topik yang cikgu katakan penting kan. InsyaAllah lah, insyaAllah confirm masuk next week. Okay, so untuk yang confirm masuk, di samping itu juga cikgu nak minta awak highlightkan topik mengenai soalan-soalan yang awak jawab tu. Nanti cikgu akan beri nanti latihan tadi tu, memang insyaAllah ada yang akan masuk dalam peperiksaan. Peperiksaan next week. Dan juga awak kena highlight lah topik macam bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan tu, topik tu famous juga tu, rasa tu. InsyaAllah masuk juga tu, bantuan kecemasan. Dan juga seterusnya, itulah topik bantuan kecemasan. Topik-topik di bahagian-bahagian hadapan tu famous juga soalan tu, awak boleh take note untuk part tu. Baca lebih sikit lah. Yang lain pun baca juga, tapi part-part yang daripada soalan cikgu latihan yang cikgu beri nanti ni pun awak kena baca lebih sikit. Sebab dia bukan kata seangkatan lah, hampir-hampir ada isi dia yang masuk. So nanti sekejap lagi cikgu akan sharekan soalan kertas 1 dan soalan kertas 2 yang cikgu akan beri. Tapi nanti soalan tu jangan terkejut pula. Dia memang tulis kat kertas tu peperiksaan akhir tahun, tapi itu untuk latihan saja, latih to be. Alright. So sebelum cikgu tutup, ada apa-apa soalan tak nak tanya berkaitan exam ke, berkaitan apa ke? Ataupun tanyalah apa-apa. Cikgu open table. So far okay ke? Faham ke cikgu terangkan mengenai diagnosis kertas soalan ni? Faham. Faham. Alhamdulillah. So far ada soalan ke? Tak ada pun. Tak ada? Macam Okay, tak tak ada. apa. Tak ada Fatimah. Okay. Alright. So kalau tak ada, kira kelas kita untuk minggu ini sudah berakhir di sinilah. Sebab esok kita cuti Maulidur Rasul kan. So alang-alang dah cuti Maulidur Rasul, dalam kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah SAW. Janganlah kita lupa untuk kita mengulang kaji dan membuat latihan yang cikgu akan beri sebentar nanti di Telegram. Okay. So oleh kerana dah tiada apa, InsyaAllah cikgu doakan semoga awak dan kawan-kawan yang lain dapat jawab soalan peperiksaan pertengahan tahun pada minggu hadapan dengan lancar, tepat dan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Alright. Amin. Okay. So itu saja Pak Cikgu. Kita tutup dulu kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Dan good luck all the best. Okay, selamat bercuti esok. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama.